الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Kuasa Surau Ad-Diniyah, seluruh anak-anak daripada tahfiz, para ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah dengan hidayah dan taufik, keizinan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kita untuk kita pada pagi ini menghadiri majlis ilmu dalam bulan Ramadan di awal pagi yang penuh berkah, sesudah salat subuh berjamaah. Pastinya dia menghimpunkan 1001 kebaikan dan rahmat dengan kita mengimarahkan Ramadan ini dengan pelbagai aktiviti dan program sebagai tanda usaha kita untuk kita menggandakan amalan dan berharapkan keampunan Allah Ta'ala. Ramadan yang paling istimewa ini dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini marilah kita melihat satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Sahih Bukhari, untuk kita mengambil pengajaran bersama. Hadis ini untuk saya petik, jadikan sebagai bahan kuliah saya panjang Ramadan ini, untuk dengan tujuan untuk kita sama-sama beringat dalam kalangan masyarakat. Kita nak mengislahkan masyarakat yang pada hari ini kalau kita tidak berusaha bersama-sama mengislahkan masyarakat, kita khawatir, bimbang dia akan merebak penyakit ini dalam kalangan masyarakat, termasuk dalam keluarga kita sendiri, termasuk kepada diri kita sendiri. Maka sebab itulah kita sahut seruan Allah Ta'ala: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu hendaklah menjadi, kamu adalah umat yang terbaik yang Allah Ta'ala lahirkan di kalangan manusia buat manusia yang lain. Yakni kita sebagai orang beriman ni hendaklah menjadi anggota masyarakat, anggota di kalangan masyarakat yang Allah lahirkan untuk membawa kebaikan pada manusia yang lain. Bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, mestilah kena ada sikap mengajak manusia kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Dalam ayat lain juga Allah Ta'ala menyebut wal takum,
Wal takun, hendaklah mesti ada di kalangan kamu, minkum, sebahagian daripada kamu, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mesti kena ada. Ini adalah merupakan fardu kifayah. Kalau tidak dilakukan sebahagian daripada kita, maka kita akan menanggung dosa keseluruhannya. Kerana Allah Ta'ala memfardukan dalam konteks kolektif, mesti kena ada sekumpulan ataupun sebahagian daripada kita. Hadis yang saya nak kongsikan pada pagi ini iaitu hadis dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari menyebut, marra Rasulullah SAW biqabraini yu'azzabani. Rasulullah SAW satu hari melalui kawasan perkuburan dan melalui juga dua liang lahat yu'azzabani. Faqala Rasulullah SAW innahuma yu'azzabani, sesungguhnya dua ahli kubur itu sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir, kata Rasulullah SAW. Dan kedua-dua ahli kubur itu yang sedang diseksa itu, mereka tidak diseksa dalam perkara dosa besar pun. Mereka tidak diseksa oleh Allah dalam perkara dosa besar pun. Kecil saja, tapi diseksa oleh Allah. Benda yang kecil saja, tapi turut diseksa oleh Allah. Ulama mentafsirkan bahawa maksudnya hadis itu, maksud apa yang Nabi sebut kecil saja itu, dosa dia tak besar, dimaksudkan ialah dosa itu bukanlah besar ataupun kecil, tapi dikecil-kecilkan oleh manusia. Ini yang saya nak sebut. Dan kadang-kadang kita memandang kecil dosa, ialah kita manusia biasa ni memang tak terlepas daripada salah dan silap. Kita mustahil bagi kita sebagai manusia, sama mana kita bukanlah makhluk yang bernama malaikat, bukannya seorang nabi ataupun rasul, kita adalah manusia yang terdedah pada kesalahan. Kita buat kesilapan, kita ada kekurangan, kita ada dosa. Tetapi bukan bermakna orang yang berdosa itu orang yang jahat, tak semestinya. Tidak semestinya, kerana itu sifat lumrah yang ada pada seorang manusia yang lemah. Habis itu kenapa semuanya yang berdosa itu tak jahat? Siapa yang baik? Maka Allah Ta'ala, Nabi kita ajar, orang yang baik di kalangan kita ialah orang yang bertaubat pada Allah. Di kalangan kita ni semuanya ada silap, tapi siapa yang paling baik? Siapa yang rajin bertaubat pada Allah. Jadi Rasulullah SAW ni bersama dengan sahabat lalu kawasan perkuburan, dihijabkan oleh Allah, diangkatkan hijab oleh Allah. Rasulullah dengan mukjizatnya dapat menyaksikan seksaan kubur. Wal'iyadzubillah. Kita ni minta-mintalah kita ni sampai urusan perkuburan esok ni, kita semuanya akan sampai ke tempat itu, selamat kita daripada azab kubur. Banyak-banyaklah beramal sebagai persediaan yang dianjurkan oleh banyak dalil-dalil dari Quran dan hadis, untuk kita ni selamat daripada azab kubur. Dan azab kubur serta nikmatnya ini barang pasti, perkara yang pasti, perkara yang mesti diimani, perkara yang masih wajib dipercayai. Maknanya siapa yang mendapat nikmat di dalam alam kubur, maka dia itu akan mendapat lagi nikmat di akhirat. Siapa yang mendapat seksa kubur, wal'iyadzubillah, di alam kubur, maka di alam akhirat lagi berat seksaan yang dia akan rasai. Na'udzubillah min zalik. Itu Nabi SAW ajar kepada kita doa, na'udzubika min na'udzubillah min azabil qabr. Kita berlindung berlindung daripada Allah Ta'ala daripada azab kubur. Kemudian apabila Nabi SAW kata sahabat, wahai sahabat, innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Kedua-dua ahli kubur ni tidak diazab oleh Allah dalam perkara besar pun, kecil saja. Ataupun mereka memperkecil-kecilkan kesalahan ataupun dosa. Inilah sikap yang mesti dielak oleh kita orang Islam. Apa dia? Semua dosa besar bagi Allah. Itu kena ambil tahu. Kena ambil bab. Semua dosa besar bagi Allah, walaupun pada pengistilahannya para ulama, dosa itu ada dosa kecil, dosa besar.
pada pengistilahannya itu ada pembahagiannya. Ada disebut sebagai al-kabair, dosa besar. Satu disebut sebagai al-khati'ah ataupun as-sayyi'ah, dosa kecil ataupun kesalahan-kesalahan. Itu pada pengistilahan saja. Tetapi bukan bermakna apabila disebut dosa kecil maka kita memperkecil-kecilkan, ataupun dosa besar pun diperkecil-kecilkan, tak boleh. Dia tak boleh sikap orang Islam ni, tak boleh ada sikap begitu. Walaupun pada pengistilahannya disebut kecil, tapi bukan untuk dikecil-kecil. Kerana sikap memperkecil-kecilkan segala bentuk pengingkaran terhadap perintah Allah adalah besar bagi Allah. Kerana apa? Kerana Allah ni tak layak Tuhan yang dilakukan dosa kepada dia. Itu ya. Ulama kata kenapa Allah murka sangat? Pasal Allah ni Tuhan yang tak layak dilakukan dosa oleh hamba-Nya. Allah tak layak. Kita nak buat dosa kepada Allah ni tak layak bagi Allah. Tak layak pasal apa? Pasal kita hidup ni dengan kehendak Allah. Nafas kita sedut Allah yang izin. Hidup kita hidup pun kerana Allah yang izin. Tup-tup di atas muka bumi kita buat dosa pada Allah, kita memperkecil-kecilkan pula. Itulah dia anggap dosa yang terbesar yang tak layak dilakukan oleh manusia kepada Allah ialah dosa asyirik. Memang tak layak langsung syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dianggap sebagai dosa besar yang paling besar ialah asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ini dosa yang paling besar. Maka sebab itu sebagai orang beriman hendaklah memandang bahawa kekufuran dan kesyirikan itu dosa yang sangat besar bagi Allah Ta'ala. Sebagai orang beriman jangan terjerumus ke arah kesyirikan. Begitulah kita didarang pandang untuk melihat benda yang syirik itu baik. Tak boleh. Perkara-perkara yang melibatkan kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, yang tak layak bagi sifat Allah yang maha mulia, yang esa itu disekutukan oleh hamba-Nya. Tak boleh lah. Jadi kita tak boleh sikap mempermudah-mudahkan urusan syirik, keimanan kepada Allah. Apa-apa sahaja perbuatan yang mendorong kepada kesyirikan itu hendaklah kita waspada dan berhati-hati, elak. Ambil perhatian. Umpamanya perkara yang boleh membuatkan kepada syirik pada mulut, pada tingkah laku, pada perbuatan, pada i'tiqad, yang boleh merosakkan akidah iman kita ni, janganlah kita buat. Kerana ini dosa yang paling Allah murka sampai tidak diampunkan oleh Allah. Allah tak ampun. Bagaimana nak dapat keampunan Allah? Taubat dahulu. Bagaimana nak taubat? Mestilah syahadah terlebih dahulu. Bermakna yang sebelumnya walaupun dah sudah beriman, gugur iman tu. Maka tak jadinya taubat dengan sekadar astaghfirullah dengan solat, tak jadi. Dia kena bermula daripada from zero, daripada kosong balik. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Gugur segala amalan mereka di dunia dulu. Kalau dengan sebab syirik. Maknanya kalau ada amalan-amalan soleh yang dibuat sebelum kita syirik, na'udzubillah, sebelum seorang itu syirik pada Allah, ada amal soleh, gugur amal soleh itu. Habis, kena start kosong balik. Ini kerugian yang amat dahsyat bagi orang yang telah beriman pada Allah. Apalagi iman itu tak perlu diusaha pun. Macam mana iman tak perlu diusaha? Iman tu lahir-lahir jadi orang Islam dah. Kemudian syirik pada Allah, sayang sekali. Sebab itu ambil perhatian. Maka tak boleh dipandang orang beriman itu akan dosa itu kecil. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ialah walaupun dosa itu kecil, sekiranya dikecil-kecilkan dosa, maka besar bagi Allah. Dosa itu kecil, sekiranya dikecil-kecilkan, diperkecil-kecilkan, dipandang rendah, maka dia besar bagi Allah Ta'ala. Macam dosa besar juga standardnya. Ini. Itu kena ambil tahu. Jadi walaupun dosa kecil kita ni diampunkan oleh Allah dengan pelbagai sebab. Kita sebagai manusia biasa, hatta termasuk orang Islam pun tak terlepas daripada dosa kecil. Tetapi Allah Ta'ala bersedia mengampunkan dosa kecil kita selama mana tak melibatkan hak manusia, yang melibatkan hak Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala bersedia mengampunkan dengan pelbagai sebab. Macam mana? Semayang tadi pun dah Allah ampun dosa kecil. Tak payah tadah tangan ke langit, astagfirullah. Semayang tadi dah Allah ampun dosa kecil kita. Bagaimana lagi? Wuduk sebelum semayang, Allah ampun dosa kecil. Bagaimana lagi? Berjalan kaki ke surau ni, Allah ampun dosa kecil. Tanpa disedari. Ni kita duduk dalam majlis ilmu, Allah ampun dosa kecil. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibin ilmi ridan bima sana'a wa innahu man fis samawati wal ard yad'unahu yastaghfiru lahum. Nabi SAW sebut bahawa sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya memohon rahmat Allah Ta'ala kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Siapa yang sedang menuntut ilmu ni, para malaikat akan mengembang sayapnya mohon rahmat daripada Allah. Dan seluruh penduduk langit dan bumi akan memohon ampun kepada Allah bagi pihak orang yang sedang menuntut ilmu. Hatta hitanul fil ma, sehingga kan ikan-ikan di laut akan mohon ampun pada kita untuk bagi kita daripada Allah Ta'ala. Ikan di laut pun sedang minta ampun ke Allah untuk kita. Kita tak sedar duduk majlis ilmu ni Allah padam dosa kecil kita. Itu dosa kecil. Tetapi walaupun begitu tak boleh dipandang kecil dosa itu, kerana siapa yang memandang kecil dosa itu memperkecil-kecilkan, maka dia besar bagi Allah. Dan setiap dosa ni, setiap pengingkaran kepada dosa mesti rasa menyesal. Walaupun tak menyesal waktu buat, tapi menyesal selepas buat, kena menyesal, kena ada. Poinnya kenapa? Kerana Allah itu tidak layak dilakukan dosa kepadanya. Ini poin kena. Apa-apa pun Allah tidak layak dilakukan dosa kepada Allah. Tuhan yang tak layak dibuat silap kat dia. Kita kena patuh ya. Kena patuh ya. Tapi kita tak boleh manusia biasa. Memang ada salah. Tetap kita, Allah Ta'ala beri izin kita bertaubat. Dibukakan pintu taubat, dibukakan pintu istighfar. Satu lagi bab dosa ini, setiap pengingkaran kepada Allah walaupun kecil, lalu kita memperkecil-kecilkannya, menganggap dosa itu tidak penting, maka dia ada besar bagi Allah sehingga boleh menggugurkan akidah. Kalau buat dosa ni tuan-tuan, maksudnya nanti kata apa? Apa ni Allah nak marah, dia akan boleh merosakkan akidah. Boleh merosakkan akidah. Adapun dosa besar, apa dikatakan dosa besar? Dosa yang disebut sebagai dosa yang mendapat kemurkaan Allah. Maksud dosa yang mendapat kemurkaan Allah ni, maksudnya dosa yang pertama, Allah Ta'ala sediakan hukuman di atas dunia. Ada hukuman dia di atas dunia. Contohnya dosa mencuri, merompak, berzina. Ada hukuman tak? Ada. Mencuri potong tangan, merompak potong cara bersilang, berzina kena sebat, kena rejam. Ini dosa yang mendapat kemurkaan Allah, disediakan hukuman. Ada dosa yang tidak disediakan hukuman di atas dunia, tapi mendapat kemurkaan Allah. Dosa tak ada hukuman di atas dunia, tapi ada kemurkaan Allah. Apa dia? Dosa menderhaka ibu bapa. Dosa menderhaka, tak ada undang-undang suruh sebat. Anak yang derhaka ibu bapa sebat roti hutan, tak ada hukuman. Tapi nak sebat lah kalau nak sebat kan. Tapi tak buat begitu, tak ada. Tapi mendapat kemurkaan Allah kan. Kerana birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lahumā janāḥadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waghfir lahumā janāḥadz dhull, hendaklah wahai anak-anak itu mengecilkan sayapnya. Jangan tunjuk sombong, tunjuk kita ni kerdil dengan mak pak kita kan. Dengan buka sayap macam kita buka di pejabat kita. Kita duduk pejabat, kita boleh kembang sayap, ni anak-anak buah kita, pekerja kita, kena tunjuk juga kepimpinan kita. Tapi bila balik rumah, rendahkan sayap. Waghfid lahuma janāḥadz dhull, tunduk kan. Kita tutup sayap kita ni,
Jangan dibuka depan mak pak kita ni, walaupun kita ni di luar rumah, mak pak kita ni orang yang orang puji, orang yang orang angkat, orang yang orang gerun, orang yang orang respect, hormat, tapi di rumah mak ayah kita, waqfid lahuma, rendahkan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, doakanlah kepada keduanya, berilah rahmat kepadanya, keduanya itu ibu bapa, sebagaimana engkau beri rahmat pada aku sejak mereka beri rahmat pada aku, kesan belah kepada aku waktu aku kecil. Ada pula yang Allah Ta'ala tidak ada hukuman dosa besar itu di atas dunia, hukuman di akhirat. Confirm hukuman di akhirat. Ada yang dimaksudkan dengan dosa besar disebut laknat. Nah, dilaknat oleh Allah. Sama ada disebutlah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sebut laknat. Sebahagian dosa yang Rasulullah sebut dilaknat orang yang melakukan itu. Maka inilah besar bagi Allah Ta'ala. Dosa besar. Maka apabila Nabi SAW kata wa ma yu'azzabani fi kabir, dua ahli kubur ini tidak diseksa oleh Allah dalam perkara besar pun, kecil saja. Dalam arti kata mereka memperkecil-kecilkan dosa, ataupun memang dosa kecil tapi dosa besar tapi mereka memperkecil-kecilkan. Wa amma ahaduhuma, lalu Nabi beritahu, wahai sahabat, adapun liang lahat yang pertama yang sedang diseksa oleh Allah itu, kata Rasulullah SAW, dia itu diseksa oleh Allah dengan sebab la yastatiru minal baul, kana la yastatiru minal baul. Dosa pertama ahli kubur yang sedang diseksa itu ialah kerana dia tak menguruskan basuhan kencingnya dengan betul. Nampak tak? Nampak orang kata hak kecil sangat dia, yang dikecil-kecilkan tu. Nampak tak? Kerana tak basuh kencing dia, ataupun tak menguruskan basuhan kencing dengan betul. Tu kena seksa dalam kubur. Kena seksa dalam kubur. Banyak poin yang boleh sebut di sini. Pertamanya, kalau urusan kencing pun diazab oleh Allah Ta'ala, buat dianggap sebagai dosa, apalagi urusan sebesar-besar urusan menguruskan umat manusia, mentadbir negara. Itu tak masuk akal orang kata Islam ni tak ada urusan dalam pemerintahan. Tak masuk akal. Tak masuk logik. Kalau urusan kencing pun dihitung dalam kubur, apalagi urusan memerintah negara. Sebab itu ada orang duk sebut bahawa tak campur urusan memerintah dengan urusan Islam ni, agama tak boleh campur, ni tak masuk akal. Itu poin yang pertama nak sebut. Kita nak menolak hujah orang yang ada berfikiran dangkal, tak faham kesyumulan Islam ini. Duk bayang bahawa Islam ni bagi pahala dosa kerana sembahyang je. Sembahyang je dapat pahala, main masjid je dapat pahala. Yang bukan urusan masjid tak ada pahala dosa. Ramai orang kita ni kalau bab masjid, dia audit bukan main. Audit bukan main, JK masjid. Jangan silap 1 sen pun. Sampai marah JK masjid, lari silap 1 sen, marah JK masjid. Negara hilang berbilion-bilion, diam begitu. Tak kan? Diam begitu. Pasal apa? Tak ada kaitan agama dengan pemerintahan. Tak ada kaitan. Pasal apa? Masjid saja buat salah, dosa. Hak lain tak buat dosa tak? Itu mentaliti yang dangkal dalam pemikiran masyarakat. Maka diperbetulkan. Poin yang pertama nak sebut, ini hadis Nabi sebut bahawa ada orang diseksa dalam kubur kerana tak basuh kencingnya dengan betul. La yastatiru minal baul. Yang keduanya apa poin di sini? Poin di sini maknanya Islam menjaga urusan kebersihan diri. Sangat mementingkan urusan kebersihan. Kena jaga kebersihan diri ni. Sebelum balik ni kena jelas dah. Macam mana najis, kenal najis. Apa najis ada apa jenis? Tanya orang seorang ni boleh jaga rena sikit. Najis ada apa jenis? 3. Kena kenal sesuatu. Kencing ni najis jenis apa? Apa dia? Belajarlah kan? Kena kenal najis mukhaffafah,
najis mutawassithah, najis mughallazah. Okey, kita dah kenal najis. Wajib dihilangkan najis dalam Islam. Nak berwuduk, hidup seharian, wajib. Menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Apalagi kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, lagi wajib. Wajib nak menghadap Allah mesti hilang najis. Kena jaga kebersihan diri. Nak menghilangkan najis, kena kenal apa barang yang boleh menghilangkan najis. Kena kenal air pula. Kena kenal air pula. Air yang boleh menghilangkan najis. Air apa yang boleh menghilangkan najis? Kena tahu air jenis air. Kalau tak ada air buat macam mana? Kena ada kaedah yang kedua, istinja. Kena tahu cara istinja. Kalau tak ada air lagi, tayamum. Kena tahu cara tayamum. Ni kena berjunub, nak tayamum macam mana? Kalau berjunub, keluar air mani, nak tayamum macam mana? Ada orang kata, Ustaz, kalau mandi wajib, kena mandi seluruh badan. Kalau berjunub, mandi wajib, air tak ada, kena tayamum satu badan lah, Ustaz. Tepuk debu daripada hujung rambut sampai hujung kaki, mampus. Tepuk debu sampai hujung rambut hujung kaki ni hak orang tanya pakcik-pakcik pun tak tahu ke siap tu bukan dia tak tahu, dia fikir macam mana ni. Nak kena tepuk hujung rambut hujung kaki ke macam mandi air. Kalau berjunub tak ada air ni kena bertayamum. Ni semua kena tahu. Sebab itu Islam menekankan soal kenapa ditekankan soal kebersihan ni? Kencing ni. Sebab itu Islam ni, kencing ni, dia ada sunnah dia. Ada sunnah dia. Sunnah yang dia ajar. Dalam urusan kencing ni ada dosa pahala. Dosa dia, dosa sebagaimana kita sebut sedia maklum tadi, kalau tak basuhan dengan betul, dia azab dalam kubur. Kalau pahalanya, kalau buat dengan betul dapat pahala. Basuhan kencing ni kalau buat dengan betul dapat pahala, bukan sembahyang yang dapat pahala. Kencing pun dapat pahala. Esok kita berdiri di padang mahsyar, kita akan tengok senarai pahala-pahala kita, iaitu pahala kencing. Di pahala ni kolom kerana masuk tandas je ada satu pahala. Masya Allah, ada pahala kencing. Macam mana? Basuh dengan betul, dapat pahala. Bukan sembahyang dapat pahala. Orang kita ni kalau sembahyang pulun dapat pahala, dalam pemerintahan tak ada pahala, tak ada dosa. Ni kita akan lihat di padang mahsyar esok, dia hitung oleh Allah, dihisap. Ada satu kolom apa? Kolom amalan-amalan soleh, urusan kencing. Apa dia? Masuk kaki kiri tandas. Sunnah dia ajar Rasulullah. Kalau masuk kaki kanan pun tak salah, tapi kalau masuk kaki kiri dapat pahala. Kerana sunnah Rasulullah. Tutup kepala waktu qada hajat, sunnah. Kencing, berdihim, untuk pastikan keluar, dapat pahala. Kena berdihim, sunnah Nabi. Dihim ni dia ajar oleh Rasulullah SAW. Dia panggil istibrak, untuk pastikan keluar najis kencing tu dengan habis. Saya pernah ziarah seorang sahabat kena kanser prostat. Tahu kanser prostat tu apa? Kanser lato-lato. Sebut lato-lato tahu. Kanser lato-lato. Bukan kanser jantung, bukan kanser darah saja, ada kanser lato-lato. Saya pergi tu ziarah dia di hospital Kuala Lumpur. Dia kata, Ustaz, lato-lato kena buang dua-dua. Tinggal roket saja. Tak boleh nak terbang Angry Bird. Jadi roket. Buang dua-dua. Lato-lato kena buang dua-dua, kena buang. Tinggal roket saja. Tak boleh terbang. Tak boleh jadi, tak boleh panggil Angry Bird. Angry Bird ni boleh terbang, ni tak boleh terbang. Tinggal roket saja. Lupa roket duduk situ. Dia apa pesan Ustaz? Dia pesan apa kat saya? Ustaz, kita kencing kena berdehim, Ustaz. Ini pesan dia. Sains pun membuktikan kebenarannya. Dia kata itu pesannya dia. Kena berdehim.
tidak akan datang penyakit di sebelah itu. Ini Islam aja. Berdehim tu sunnah. Esok kita dapat pahala kerana berdehim. Usaha untuk membersihkan diri kita itu dapat pahala. Tu poin yang saya sebut. Maka kencing kena masuk. Apa lagi sunnahnya? Keluar kaki kanan. Berdoa sebelum masuk, berdoa selepas masuk. Tapi kalau tak sempat jangan berdoa, terus masuklah. Nanti terabur tepi pintu tu. Akan sempat lain cerita lah. Kalau tak sempat, terus masuk. Yang pentingnya membersih. Membersihkan diri sesudah najis wajib hukumnya. Untuk mendapat kebersihan yang sebenar, buat benda yang sunat. Duduk. Termasuklah hukum la yastatiru minal bun ni, tidak menguruskan basuhan kencing dengan betul ni, termasuklah jangan kencing di tempat orang lalu lalang, dosa. Sebab itu tempat qada hajat ni telah disediakan khusus. Islam ni tuan-tuan, agama yang paling awal yang mengajar manusia supaya jangan buang qada hajat di tempat-tempat publik, kerana boleh bawa penyakit, antara penyakit taun, penyakit-penyakit yang menyebabkan rosaknya masyarakat. Jadi wabak, pandemik pada masyarakat. Islam lebih awal. Di zaman orang masyarakat yang bertamadun ni tak mengenal kaedah menguruskan tempat qada hajat, Islam lebih awal. Nabi SAW larang kita kencing di tempat orang lalu lalang. Tak boleh. Nabi melarang kita kencing di kawasan air, tempat air yang sedang bertakung. Tak boleh. Nabi melarang kita kencing di tempat orang membuat basuhan makanan. Contohnya orang basuh pinggan mangkuk, basuh sayur-sayur dan minuman, basuh ayam tempat singki tu, kita kencing itu tak dilarang dalam Islam. Pasal apa? Boleh bawa penyakit pada makanan yang kita makan. Islam lebih awal. Islamlah yang mengajar untuk mencucikan kebersihan daripada najis dengan air. Sewaktu orang tak tahu air ni boleh menghapuskan kuman. Eropah, masyarakat Eropah pernah zaman satu ketika sebelum tercetusnya revolusi perindustrian, orang Eropah tak tahu bahawa air ni boleh menghapuskan kuman. Orang tak tahu. Islam lebih awal suruh kita berwudu, suruh kita basuh dengan air. Kenapa? Air mampu menghapuskan kuman. Sebab itu kita basuh tangan. Sebab itu baru ni bila mana kita zaman pandemik COVID-19, suruh apa? Basuh tangan ke tak? Kalau tak basuh, sanitizer. Dua pilihan. Kenapa basuh tangan? Kerana tangan ni anggota kita bersentuhan, bermuamalah, sentuh orang, salam orang, ambil barang, tukar barang. Lalu tangan ni lah juga kita masuk makan dalam mulut, tanganlah kita sentuh muka, hidung, mata, telinga. Islam lebih awal. Kalau manusia tak mengenal lagi bahawa air mampu menghapuskan kuman, Islam lebih awal mengajar manusia supaya basuh anggota dengan air. Termasuklah basuh kemaluan. Itu orang Islam ni, dia menjaga basuhan kencing ni sifat orang Islam. Sebab itu orang bukan Islam tak basuh. Pakai pergi pejabat, sikat rambut elok, ni orang bukan Islam. Sikat rambut elok, pakai baju elok, bow tie, bow coat, bow seluar, sikat baju, seluar minyak wangi, tapi berak kencing tak basuh. Tu orang bukan Islam. Cukup membezakan, walaupun pada zahirnya nampak dia cantik, tubuh dia ni orang bukan Islam ni, minta maaf sebut. Dia sikat rambut elok, muka dia buang jamu susun elok, pakai baju jubah, pakai baju tie berkot, baju wangi, baju bersetrika, cantik semuanya baju, kencing berak tak basuh. Kita orang Islam yang buat macam tu. Sebab itulah basuhan kebersihan kita ni mendiferentkan, membezakan kita dengan orang tidak beriman. Nabi pesan kita jangan menyamakan diri kita dengan orang kafir. La tashabbaha biqaum. Jangan kamu tiru. Jangan ada sikap begitu. Ada orang Islam kita ni dia tak basuh, kita ingat azab Allah Taala. Maka sebab itulah ada sunnah-sunnahnya. Ada sunnah. Jangan kita buat apa yang Allah larang, dalam Rasulullah SAW larang dalam konteks urusan basuhan kencing. Wa ammal akhar, kemudian Nabi SAW lalu di liang lahat yang kedua. Nabi kata liang lahat yang kedua ni yang sedang diseksa oleh Allah, kana yamshi
bin namimah. Nabi kata, adapun penghuni kubur yang kedua ini sedang diseksa oleh Allah. Dia diseksa oleh Allah kerana dia berjalan di atas muka bumi, kerana mengadu domba dan membatu api masyarakat. Ini dosa ni memang besar, confirm besar. Dosa membatu api, mengadu domba masyarakat ni dosa besar. Kerana disebutlah hadis Rasulullah, la'anallahu an-nammam. Allah Ta'ala melaknat, kata Rasulullah SAW, orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka buat provokasi, suka hasut orang. Banyak tak ni? Banyak. Pasal saya sebut hadis ni. Pasal tu saya sebut hadis ni. Ramai adu domba bagaimana? Dengan ni adu domba dengan ni. Dulu, zaman dulu, dia berjalan di atas muka bumi, mulut dia cakap, sebar benda ni tak betul. Sekarang ni dia duduk di rumah je, dalam bilik je, tapi hak ni berjalan. Ni apa ni? Handphone. Ni penyakit masyarakat pada hari ini. Hadis tu kata, kana yamshi binamimah, dia berjalan di atas muka bumi dan suka mengadu domba, provok sana, hasut sana, adu domba ini, batu api ini, supaya orang bermusuhan di antara satu dengan lain. Perkara yang kecil dibesarkan supaya orang bertembung. Perkara besar boleh tutup, dia buat begitu bagi nampak tak ada masalah. Menyebabkan masyarakat keliru, masyarakat berbalah di antara sama lain. Ini perbuatan dilarang oleh Rasulullah, dilaknat oleh Rasulullah. Disebut atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ini dosa besar, tapi dikecil-kecilkan di zaman ini. Dengan apa? Hanya dengan jari saja. Dia tak perlu bergerak kaki dia. Tak payah penat. Lagi canggih. Lagi canggih di zaman kita ni. Tak perlu orang tu, dulu orang tu dia kena naik kuda berjalan, cakap mulut tu, sembang sana, sembang sini. Sekarang ni tak payah dah. Grup WhatsApp saja, Facebook saja, TikTok saja, Insta saja, Twitter saja, boleh mengadu domba masyarakat. Dosa ni besar, tapi dikecil-kecilkan. Kenapa? Kerana alat ni adalah kemudahan. Peranti kita ni adalah kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan untuk buat pahala. Tetapi juga kemudahan untuk buat dosa. Peranti ni adalah satu kemudahan. Benda yang memudahkan urusan hidup kita. Sekarang ni, handphone ni boleh buat apa yang komputer semua boleh buat. Dulu ni komputer, Masya Allah, besarnya komputer. Saya dulu, sebelum komputer yang besar tu pun, komputer sebelumnya lagi besar. Nak buat sebiji komputer, satu bilik ni kena ada prosesor dia, satu bilik ni. Kemudian dikecilkan menjadi sebesar meja, seketui meja. Kecil lagi jadi nipis. Nipis ya, komputer daripada besar, sepeluk tu jadi nipis, flat screen. Kemudian kecil lagi pada benda yang boleh lipat tu. Kemudian kecil lagi jadi besar ni. Benda yang boleh buat dalam komputer hari ini, semua komputer boleh. Benda boleh buat dalam handphone saja. Tu dia kemudahan. Kemudahan untuk dapat pahala, kemudahan untuk buat dosa. Buat dosa kat Ramadan ni lagi lah. Jadi biarlah handphone ni kemudahan kita buat pahala, bukan kemudahan buat dosa. Tapi malah sekali hadis ni saya sebut, memang diingatkan oleh Rasulullah SAW bahawa ada orang diazab dalam kubur kerana perbuatan ni, dia menyalahgunakan ni sampai dia boleh mengadu domba masyarakat. Dosa ni besar, tapi dikecil-kecilkan oleh masyarakat pada hari ini. Apa poin saya nak sebut sini tuan-tuan? Kenapa ulama bahas, kenapa digabungkan dalam hadis, satu hadis ini digabungkan dua dosa ini, dosa kencing dengan dosa mengadu domba? Rupanya perbuatan kita tak basuh kencing dengan betul, dalam arti kata tak jaga kebersihan diri kita, dia akan beri kesan kepada bagaimana sikap kita kepada masyarakat. Itu saya nak sebut. Poin saya nak sebut tu je. Dosa yang menyebabkan kita tak menjaga kebersihan diri memberi kesan kita membuat dosa kepada masyarakat secara am.
Tu Islam ni. Islam ni dia bukan, ada orang kita dia lihat Islam ni secara partikel. Kalau sembahyang saja. Ada kaitan dengan luar. Kan Islam ajak sembahyang ni ada urusan sampai ke pemerintahan. Urusan sembahyang. Tapi orang tak nampak. Dia kan sembahyang je dia. Dia tak nampak kat mana Ustaz urusan sembahyang ni sampai urusan pemerintahan. Dia tak nampak. Dia hanya nampak sembahyang je. Lepas tu dia tak faham konsep kepimpinan. Nah, Islam ajar kita sembahyang ni mengajak konsep kepimpinan. Bagaimana? Makmum dengan imam, imam makmum. Tata cara imam dengan makmum, makmum dengan imam. Macam itulah tata cara kita di luar daripada masjid. Pemerintahan dengan rakyat. Tapi orang kita tak boleh terima. Dia tak boleh. Dia mentaliti dia melihat Islam ni dia tak boleh. Dia kecilkan skop Islam. Melihat Islam ni tidak berfungsi, hanya berfungsi dalam sempadan pintu masjid saja. Pada pagak-pagak ni dah fungsi Islam. Di luar ni jangan campur. Caesar for Caesar, God for God. Ini secularism. Caesar is for Caesar, God is for God. Urusan pemerintahan untuk Caesar saja pemerintahan. Urusan ketuhanan Tuhan saja, jangan campur. Ini fahaman sekular. Ini walaupun tanpa disedari. Yang disedari itu lagi berdosa lah. Tanpa disedari pun tak boleh Islam ni. Sebab itu kita disuruh faham agama kita yang berbeza dengan agama lain. Memahami Islam yang tidak sama dengan agama lain. Islam ni agama yang sempurna, agama yang cara hidup yang sempurna, yang meliputi segenap aspek kehidupan. Bukan urusan sembahyang, ispos sembahyang saja. Ini kefahaman yang mesti ajar dalam masyarakat. Mesti dididik masyarakat walaupun kita terpaksa menghadapi kebencian. Orang tak suka apa ustaz ni cakap pasal pemerintahan, mengajar agama udahlah. Pemerintahan tu agama lah. Hang bagi tahu. Dia tengok. Bila sebut agama dia bayang apa? Puasa, sembahyang, haji, zakat, buat baca Quran, qiyamul lail. Cakap agama sudah lah kata. Ya, cakap pasal pemerintahan. Cakap pemerintahan itu agama lah. Islam ni meliputi semua. Ni mentaliti masyarakat. Dia kata ustaz, cakap agama dah lah. Nampak tak? Dangkalnya kepahaman. Sebab itulah kenapa digabungkan kencing, dosa kencing dengan dosa mengadu domba masyarakat. Rupanya tak menguruskan kencing kita, boleh membawa kepada kerosakan masyarakat. Orang yang suka mengadu domba masyarakat ni, kalau boleh cek kencing dia, memang kencing dia masalah. Tapi susah lah nak cek. Macam mana nak pergi selak-selak dia pula. Nak tengok dia kencing macam mana. Tapi andai kata kalau boleh semak, cek secara hidup dia, orang yang suka buat adu domba masyarakat ni, kalau boleh cek cara hidup dia, tengok kencing dia mesti ada masalah. Dia tak basuh dengan elok, kencing lebih kurang, tak jaga kebersihan diri, tak penting. Memang ada problem. Kerana itulah yang memberi kesan kepada dirinya sehingga dia sanggup melakukan dosa kepada masyarakat. Apa dosa kepada masyarakat? Mengadu domba, membuat provokasi, membawa fitnah, bawa cerita yang bukan-bukan melalui media sosial. Allah tuan-tuan, ini hadis Rasulullah. Saya yakin kedua-duanya ada hubung kait. Itulah anak-anak kita kena didik jaga kebersihan diri itu. Ajak anak-anak kita ni mengaji, tahu macam mana menguruskan. Adik-adik ni kena mengaji, kencing basuh elok, flush. Termasuk tu. Menguruskan kencing termasuk flush, jirus, jangan bagi tabur kencing keliling. Itu sikap kita. Kalau sikap ni tak boleh jaga, kita akan buat sikap yang sama kepada masyarakat. Buat orang kata buat tahana pada masyarakat, buat honor dalam masyarakat. Jangan buat main, kencing saja. Kencing saja boleh buat masyarakat rosak, tuan-tuan. Jangan buat main. Ini hadis Rasulullah SAW. Sebab itulah bermula Islam ni dengan ajar kita bermula daripada from the basic sampai ke besar-besar urusan. Islam ajar kepada kita, ilmu Islam ni ajar from the basic sampai urusan yang paling besar.
Jangan buat main. Islam ni, agama kita ni begitu hebat. Jadi anak-anak kita ni tuan-tuan, adik-adik duk asrama, belajar menguruskan air kencing dengan betul. Jaga waktu kencing kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Jaga kebersihan tandas. Ini adalah penentu sikap adik-adik ketika mana adik berada di luar dalam masyarakat nanti. Sikap kita. Sebab itu saya pernah tengok satu kumpulan cyber trooper. Tahu cyber trooper? Cyber trooper tahu cyber trooper kan? Saya pernah tengok satu kumpulan cyber trooper dalam satu bilik. Kerjanya ialah menghadap komputer 24 jam 7 hari. Diberi upah RM5,000 sebulan. Menghadap komputer ya, tak payah pergi mana. Kerja cyber trooper ni apa? Mengangkat seseorang. Orang tu tak dikenali dengan handphone dia, dengan komputer dia. Orang tu top in the world, angkat nama dia. Lagi apa yang kerja cyber trooper? Menjatuhkan seseorang. Bukan hanya angkat je, menjatuh orang pun dia buat. Menjatuh orang. Orang tu tak ada masalah apa, tapi dicerita dalam cyber trooper, cerita sampai orang tu dipandang hina oleh manusia. Orang keji dia pasal apa? Kerjanya komputer dia. Cerita tak benar lagi. Itu kerja cyber trooper. Saya tengok dalam kumpulan ni, saya dibawa pergi tengok satu bilik tu dengan cyber trooper. Kemudian bila dia nak kencing, ni tak boleh tinggal komputer. Tak boleh tinggal meja komputer, tak boleh tinggal. Macam mana kencing tuan-tuan? Kencing di meja tu, buka botol mineral, kencing dalam botol mineral. Basuh tak? Tak basuh dah. Tutup zip, terus komputer. Lepas saya tengok juga dalam kalangan mereka tu ada yang pergi tandas. Pergi juga tandas. Sup pergi tandas, cuk balik masa balik. Cepatnya, tak ada basuh. Flash pun tak dah. Calik ke dinding kan. Tengih ke dinding kan. Macam tu ya. Tak ada basuh dah. Bila saya baca hadis ni, benar hadis Rasulullah SAW. Benar. Rupanya orang yang tak murah kencing ni, orang ni sanggup buat apa saja demi duit. Termasuk mengadu domba masyarakat. Tak kira hafiz tak hafiz pun. Kalau tak jaga kebersihan diri, dia akan buat dosa yang besar tadi, yang diazab oleh Allah Ta'ala. Tak kira hafiz tak hafiz. Ini diancam oleh Allah. Ancam Rasulullah SAW. Kita kena jaga kebersihan diri kita. Urusan kencing jaga elok-elok. Kencing ni basic. Bencik benda yang orang pandang kecil. Orang pandang benda tak penting. Orang pandang benda tak berdosa. Rupanya ada dosa yang besar. Walaupun dia asalnya dosa kecil, dia akan drag kepada dosa yang besar. Itu yang dimaksudkan Rasulullah, wa ma yu'azzabani fi kabir. Kedua ahli kubur ni tidak diseksa oleh Allah dalam perkara besar pun. Mereka hanya diseksa dalam perkara kecil. Kata ulama, mereka diseksa dengan perkara yang mereka memperkecil-kecilkan di atas dunia itu. Tu tuan-tuan. Jadi Ramadan ni sebagai muhasabah kita sama. Jaga. Itu Allah tarbiyah kita, Allah didik kita, Allah Ta'ala acuankan kita jadi hamba Allah yang betul. Jadi semua urusan hidup kita ni akan dihitung oleh Allah. Bukan puasa saja, bukan sembahyang saja Allah hitung. Semua urusan hidup Allah Ta'ala hitung. Dan bila mana Allah hitung, Allah Ta'ala balas. Kalau yang dihitung itu baik, maka dibalas baik. Kalau yang dihitung itu jahat, maka dibalasnya keburukan, azab oleh Allah Ta'ala. Fama jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan yang baik melainkan yang baik sahaja daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat berpuasa, selamat mengejar Lailatul Qadar, dan siangnya kita berpuasa, malamnya kita berqiyam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Untuk tuan-tuan, untuk makluman saya ni ada pondok, sedang mengusahakan pondok, dalam proses pembinaan lah. Tapi sudah fasa pertama membina kompleks. Macam ni jugalah, ada surau, ada dewan kuliah apa semua ni, kita bina tu dulu. Sebelum kita buat pondok-pondok rumah penginapan, tak buat lagi. Jadi kita menghidupkan surau, dan surau pun masih nampak bata-bata lagi, tak macam ni lah. Ni memang Masya Allah lah.
kan, komplit. Kami guna kipas lagi, aircon tak ada lagi. Jadi kita alu-alukanlah sumbangan. Dan saya ada bawa kurma Keluaran Pondok. Kurma ni kurma ajwa 250 gram sekotak. Tak bawa pula sampel, nanti tuan-tuan dia tengok. Jadi harga dia RM30 sekotak. Jadi membeli sambil menderma lah. Kiranya kalau ada yang nak menderma dalam bentuk membeli kurma, kami sangat-sangat alukan, kerana 100% pergi ke pondok. Kurma ni alhamdulillah modal dia habis dah. Maknanya jual ni memang confirm 100% masuk. Keuntungan bersih. Jadi siapa yang beli ni dah dapat infak bersama. Kurma tu kurma arjwa. Dan kami pack 250 gram saja, tak pack besar-besar. Pasal orang Melayu kita ni jangan duk beli kurma banyak-banyak. Pasal bukan makanan ruji kita pun. Makan tak habis pun. Habis Ramadan tu duk ada lagi kotak tu. Bohong dia beli besar-besar. Ni Ustaz, kurma kecil Ustaz. Hang makan sebiji pun tak habis. Sebab apa tuan-tuan? Kurma ni tuan-tuan, makanan yang paling huduh dalam dunia. Tengok tak selera dah. Betul. Sebab tu Nabi buat kiasan. Orang beriman yang tak baca Quran umpama apa? Orang beriman yang tidak baca Quran umpama buah kurma. Rupanya huduh tapi masih sedap. Memang huduh ni. Kurma ni kecil Ustaz. Kecil, tak habis pun, hang bohong ni. Habis tu kami pack kecil-kecil sikit 250 gram. Makan Ramadan habis. Ini pack sampai sekilo beli tak habis pun. Saya di rumah saya 2 tahun lepas PKP, Datuk mana, YB mana ada lagi kotak muka dia. Jangan, kita bukan makanan ruji kita. Kita pack sikit-sikit makan boleh habis. Masalah kita ni dia nak hebat-hebat tapi tak guna pun. Tak ambil makan pun. Jadi kurma ajwa tu 30, nanti boleh tengoklah siapa yang berminat boleh datang. Saya tak tahu ada parking meja kereta kat sini, saya letak jauh sikit. Nanti saya bawa kereta ni siapa yang berminat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.